Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model dan teknik N meningkatkan penguasaan konsep sel kimia dalam kalangan murid tingkatan 5 sainteras. Apa itu sel kimia? Sel kimia ialah sel yang mengandungi dua kepingan logam yang berbeza, elektrolit yang dimasukkan dalam elektrolit dan disambungkan dengan satu litar luar. Berikut adalah proses yang berlaku dalam sel kimia yang terdapat di dalam buku teks. Terdapat beberapa isu dalam PDPC sel kimia. Pertama ialah murid tidak dapat menentukan terminal negatif dan terminal positif bagi satu sel kimia. Yang kedua pula, murid tidak dapat menghuraikan proses yang berlaku di terminal positif dan terminal murid tidak dapat menghuraikan proses yang berlaku di litar luar dan di dalam elektrolit, serta murid tidak dapat menyusun mengikut tertib logam dalam siri elektrokimia berdasarkan pemerhatian hasil eksperimen. Murid juga tidak dapat menerangkan pemerhatian mengapa terminal negatif menipis dan terminal positif menebal, dan akhir sekali murid tidak dapat menerangkan mengapa kepekatan warna elektrolit berkurangan. Intervensi yang pertama yang digunakan adalah kaedah mnemonik, iaitu bagi mengingat siri elektrokimia. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup aman. Ada siri elektrokimia bagi cation. Okey. Logam-logam yang terletak di bahagian atas adalah logam yang lebih elektropositif. Iaitu dia lebih mudah mendermakan elektron. Kita boleh analogikan logam-logam ini adalah logam yang lebih kaya atau lebih orang yang berada di atasan, orang atasan. Jadi bila orang yang lebih kaya, dia lebih mudah untuk menderma. Intervensi berikutnya adalah model sel kimia, iaitu mengatasi masalah konsep yang abstrak. Dengan rod kupram, larutan kupram 2 sulfat. Yang sulfat kupram yang positif, magnesium negatif. Kenapa magnesium negatif? Sebab magnesium duduk paling atas dalam siri elektrokimia. Dia paling kaya. Kita labelkan dulu. Boleh labelkan. Magnesium dan kuprum. Tak kuprum tu tak kuprum. Buat cantik-cantik tau. Cantik-cantik. Terima kasih ya. Cantik-cantik. Boleh tak? Ada gangguan. Kemudian Lepas dalam larutan ada hidrogen, kuprum, ion kuprum lah, ion hidrogen. Magnesium, elektron keluar dengan melalui voltmeter. Lepas tu dinyaskan. Lepas tu buat ulang balik. Elektron keluar buat naik voltmeter. kuprum dinyacaskan. Kemudian Kuprum menjadi tebal sebab kuprum B40 paling bawah siri
petrokimia. Jadi semakin apa ni? Nipis. Sebab magnesium dia yang negatif akan menjadi nipis, yang positif menjadi tebal. Okey. Cuba cikgu ulang pula soalan. So, berat magnesium elektron mula-mula legilkan dulu. Kita pula masukkan. Kemudian Dalam larutan terhasil Dalam tu ada yang okey, lepas tu kita elektron keluar elektron keluar dengan melalui voltmeter dan penting kesimpulannya. Okey, apa jadi pada warna larutan kupron sulfat? Tetap ke, makin cair ke, makin pekat? makin cair. Cair. Kenapa makin cair? yang kupron dah pergi dekat Yang kupron dah terasi, dah jadi atom. Di versi berikutnya lah, teknik N mengatasi masalah mengingat fakta sel kimia, iaitu menggunakan teknik N dengan daripada N tu adalah negatif. Negatif ada A adalah golongan atasan atau orang kaya. Kemudian terminal negatif tu akan menjadi nipis. Kenapa dia menjadi nipis? Dia kerana ia mengion dan larut dalam larutan. Keputusannya, elektron Y menjadi lebih tebal, manakala set 2 pula menjadi lebih nipis. Okey, nipis. Nipis kita dah tahu dah, kalau nipis makna dia adalah Y itu adalah terminal negatif. Dia terminal apa? Terminal negatif. Okey. Terminal negatif, maka Z adalah terminal positif. Manakala dia bila dia menjadi tebal, dia adalah sebaliknya. Jadi dia adalah positif dan X adalah negatif. Okey. Bila kita dah tahu macam ni, kita susun. Kita dah tahu bila negatif adalah orang atasan, ni orang kaya, orang yang akan mendermakan elektronnya. Jadi kita susun yang atasan duduk ke atas. Jadi X duduk atas dulu sebab dia adalah negatif. Kemudian Y. Sebab ni daripada ni kita dah tahu X atas, Y bawah. Kemudian untuk yang bawah ni pula Y dia duduk atas, Z yang kat bawah. Okay. Kemudian kita dah dapatlah susunan dia X, Y, Z. Okey, jadi kita tengok pula pilihan jawapan, iaitu kita ada zinc, kuprum dan juga argentum. Jadi kita talikan dengan kita punya mnemonic kita. Jadi logam yang telah diberikan tu kita tanda right, iaitu kuprum, zinc, satu lagi argentum. Ni kita kena hafal. Jadi hafalnya kita pakai lah. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup aman. Jadi bila kita dah susun ni, kita dah tahu dah, okey, X ni adalah zinc, adalah Z. Sebab itu kita elektrik dihasilkan.
Bila banyak tenaga elektrik dihasilkan ni maknanya banyaklah pengaliran elektron. Bila kita sebut banyak pengaliran elektron, maksudnya banyaklah penerimaan elektron oleh terminal yang negatif. Okey, jadi logam yang negatif dia duduk di belah atas. Okey, tak apa. Kita tengok sini macam mana cara kita nak tengok paling banyak elektrik. Okey, kita tengok pilihan jawapan yang pertama, kuprum dengan kuprum. Okey, kuprum. Okey, sekejap. Mana kuprum? Sini kuprum. Kalau kuprum dengan kuprum, jadinya kosong lah. Kuprum dengan kuprum kosong. Kosong. Kemudian magnesium dengan kuprum. Jadi kita ambil marker lain. Okey, kita ambil ni. Magnesium dengan magnesium kosong. Jadi elemen 1 sampailah kita jumpa kuprum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 nilai dia. Dan satu lagi yang terakhir, iaitu okey, ni pula biru. Okey, tengok aluminium dengan aluminium kosong, zinc 1. Jadi 1 lah sini. Jadi yang paling banyak adalah magnesium dengan kuprum. Rajam 4A dan 4B menunjukkan dua sel kimia ringkas. Berdasarkan pasangan jalur logam pada rajam 4A dan 4B, kelaskan keempat-empat jalur mengikut terminal yang betul. Jadi kita nak jawab ni kita berdasarkan apa? Kita berdasarkan pneumonik. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup aman. Jadi magnesium dengan kuprum. Jadi dia logam yang atas ni adalah logam yang lebih elektropositif. Jadinya dia akan menjadi terminal negatif. Kalau duduk ke atas ni dia akan jadi terminal negatif. Jadi zinc negatif. Terminal negatifnya kuprum. Zinc. Ini berdasarkan kita ada label tadi. Okey. Mari kita tengok pula soalan yang berikutnya. Berdasarkan rajam 4A, nyatakan pemerhatian yang berlaku di terminal negatif. Okey, kita tentukan dulu terminal. Jadi, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup aman. Jadi, magnesium mesti jadi negatif. Kuprum adalah positif. Kemudian kita tengok ni elektrolitnya adalah larutan kuprum 2. Jadi dalam ni mesti ada kuprum 2. Lagi satu jangan lupa, bila ada larutan bermakna ada air. Bila ada air mesti ada ion hidrogen. Jadi masukkan sekali ion hidrogen. Okey, dah settle. Okey. Kemudian tengok pula.
kita dah tahu dah kalau dia terminal negatif bermakna dia ni mendermakan elektron. Magnesium ni mendermakan elektron, jadi magnesium yang dalam bentuk atom ni dia akan keluar menjadi ion. Dan elektron ni akan dibebaskan di sini. Okey. Menyatakan apa yang berlaku di terminal negatif. Kita dah tahu negatif atasan orang kaya derma elektron, betul. Orang kaya ni derma elektron. Perhatian, jadi apa pemerhatiannya? Menjadi nipis boleh, menipis boleh. Nipis. Jadi kita tulislah yang kita dah belajar tu. Kita tulis kerana ion dengan mendermakan elektron. Ion magnesium ini larut dalam apa? Orang yang orang bawahan atau B40. Jadi yang kat sini ni kuprum sebenarnya ada 3 calon sebab magnesium tadi siapa ada hidrogen sebab apa? Sebab larutan ni ada air. Jadi dia ada ion hidrogen. Okey. Jadi kat sini elektron tadi kan dia dah bebaskan elektron, betul. Okey. Elektron ni dia nak didermakan kepada siapa? Jadi kat sini ni ada 2 calon, bukan 2 calon, sebenarnya ada 3 calon sebab magnesium tadi dia akan larut masuk dalam ni kan. Jadi ada 3 calon. Calon mana yang boleh menerima elektron? Yang nak menerima elektron ni mestilah orang yang miskin, orang yang orang bawahan atau B40. Jadi yang kat sini ni kuprum, antara kuprum, hidrogen dengan magnesium. Mana yang paling rendah sekali? Jadi kuprum lah yang akan menerima elektron. Jadinya ion kuprum menerima elektron daripada siapa tu? Daripada magnesium untuk dinyahcaskan. Membentuk atom kuprum. Perkataan kat sini dinyahcaskan. Kita dah belajar kan. Kita belajar itu apa bezanya. Jadi kalau negatif kita dah belajar, negatif orang atasan, positif orang bawahan. N tu jadi nipis. Negatif jadi nipis, jadi yang positif jadi tebal. Kemudian nipis ni kenapa dia jadi ion? Jadi kalau tebal dia jadi apa? Atom. Sebab apa? Sebab dia ni adalah logam. Logam dia akan jadi atom logam. Okey, jadi mengapakah? Kerana inilah, kerana ion kuprum menerima elektron daripada magnesium untuk dinyahcaskan
lalu membentuk atom kuprum. Okey. Kemudian kita tengok soalan ni pula. Apakah yang berlaku pada warna biru larutan kuprum sulfat pada akhir eksperimen? Larutan kuprum 2 sulfat ni warna biru tu. Tanya apa jadi pada warna biru larutan kuprum sulfat? Kita jawab dia menjadi luntur atau pudar. Pudar lah yang paling tepat. Kalau luntur macam dah hilang kan. Okey, jadi pudar. Jadi kenapa jadi pudar? Kerana kita dah tahu tadi masa dalam ni dia telah dipilih kan. Jadi ini semua dia akan membentuk atom kat sini. Ni akan masuk membentuk atom kat sini. Jadi apa jadi pada ion kuprum dia? Dia berkurangan ion kuprum dia. Okey, kenapa warna biru dia menjadi pudar? Kerana kepekatan ion kuprum 2 ataupun kuprum 2 campur dalam larutan telah terpilih untuk dinyahjaskan. Jadi dia berkurang. Okey. Ada lagi tak? Okey, tengok pula soalan ni. Sekiranya jalur logam stannum ditukar pada ferrum, ramalkan kecerahannya untuk asalnya zinc dengan stannum. Kita tengok zinc dengan stannum. Kalau zinc dengan zinc kosong, lepas tu ferrum 1, stannum 2. Jadi kalau zinc dengan stannum, zinc kalau kawan dengan stannum, bacaannya tadi berapa? 2. Kita tengok pula kalau kita ubah pula pakai color lah, warna lain. Kalau stannum tu diganti dengan ferrum. Okey, jadi zinc dengan zinc kosong, ferrum 1. Jadi kalau zinc dengan ferrum dia dapatnya 1. Jadi kecerahannya akan berkurangan. Okey. Alhamdulillah selesai kita menjawab soalan ni supaya dia dapat membantu